Nampak doktor? Okey. Tadi kita bincang tentang apa itu ekonomi, hubung kait dengan ekonomi Islam dan sebagainya. Baru kita masuk tentang tentang Islamic economics tu. Kita masuk tentang Islamic economics dari aspek mungkin prinsipnya, skop dan metodologinya, tentang definisinya kan. Definisi moden ekonomi Islam ni banyaklah kalau kita tengok kajian-kajiannya, di antaranya yang ditulis oleh Manan. Beliau mentakrifkan ekonomi Islam ialah kajian sains sosial yang menghuraikan dan mengkaji economic problems atau masalah ekonomi dan berpegang dengan nilai-nilai Islam. Very simple, dia punya definisi. Banyak definisi di sini disebut. Definisi moden lagi Akram Khan. Yang ni Akram Khan menyatakan kajian Al-Falah. Al-Falah di sini maksudnya kejayaan, bukan Al-Falah. Kajian Al-Falah iaitu kejayaan manusia melalui pengurusan sumber bumi berasaskan kerjasama dan penyertaan. Berasaskan kerjasama dan penyertaan. So ini di sini timbullah isu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Falah yang dimaksudkan oleh Akram Khan di situ kan. Al-Falah kejayaan, sebab dalam Islam itu sendiri teorinya, secara teorinya kita nak pergi semayang ataupun hayya 'alal falah, diseru supaya kita menuju kepada kejayaan kan. Okey. Amir Muhammad Faisal As-Su'ud menyatakan ekonomi Islam adalah ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi hajat keperluan individu dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan juga syariat. Sesuai dengan peraturan dan juga syariat. So maknanya ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi hajat. Ada kaitan dengan masalah ekonomi tadilah. Yang kita kata masalah ekonomi ialah sumber yang terhad dengan kehendak yang tidak terbatas kan. Ada pelajar baru masuk ke Siti Nur Aisyah. Okey, so ini beberapa kesimpulan ekonomi Islam. So boleh cari sendiri, boleh baca lagi lah rujuk halaman 17 modul. Ekonomi Islam merupakan cabang sains sosial atau sains kemasyarakatan yang mengkaji gelagat manusia dalam soal mengurus sumber-sumber alam dengan matlamat mendapat keredaan Allah. Itu bezanya bila kata Islam, ekonomi Islam, maka dia ada elemen spirituality tadi saya sebut. Yang memberi kesan kepada aspek material manusia. Aspek material itulah menguruskan sumber alam, sumber material. Tapi menguruskan sumber tersebut mestilah mendapat keredaan Allah. Di situlah mungkin yang disebut sebagai Al-Falah oleh Akram Khan kan. Disebut sebagai Al-Falah. Iaitu kita mencapai kejayaan. Kejayaan yang dimaksudkan itu kejayaan dunia dan juga akhirat. Itulah yang lebih penting dalam perbincangan tentang ekonomi Islam itu. So kesimpulan definisi ekonomi Islam, kajian menggabungkan keagamaan atau spirituality tadi dan aspek kebendaan. Seterusnya, ia bermakna di samping matlamat kepuasan diri, aspek hukum hakam juga turut ditekankan dalam ekonomi Islam. Suara saya lebih clear ke? Saya pakai mikrofon. Clear doktor. Lebih clear lah. Okey. Saya baru ambil dia punya tu tadi. Saya minta anak ambil. Okey. So
Itu kesimpulan ekonomi. Definisi ekonomi Islam ni boleh buatlah kajian sendiri, boleh cuba cari, boleh cuba bacalah. Kalau kita buka buku-buku lain pun banyak dia bincang tentang apa nama ni, definisi tu. Banyak dia bincang tentang definisi. Di antaranya kalau saya cuba dapatkan buku yang lain kat sini yang ada dengan saya ni, Akram Khan punya buku kan. Akram Khan punya buku ni saya tengok ada tak dia punya definisi. So ini preface dia je. Aku ada buka surat yang pertama, chapter 1. Tak adalah dia cerita secara umum. Mungkin ada dalam dia punya buku dah. Saya ada buku Akram Khan tu dalam. Okey, sekarang kita masuk tentang falsafah ekonomi Islam. Falsafah ekonomi Islam ini adalah suatu gambaran umum yang menunjukkan maksud sebenar apa itu ekonomi Islam. Secara umumnya ekonomi Islam terbentuk di atas konsep-konsep berikut. Ini sebahagian daripada konsep yang kita nampaklah, yang kita boleh baca dalam banyak dia punya buku-buku yang menceritakan tentang teori dan juga falsafah dalam ekonomi Islam. Yang pertama disebut sebagai konsep uluhiyah, konsep rububiyah, ada yang sebut rabbaniyah, konsep tazkiyah, konsep khalifah atau khilafah, konsep persaudaraan atau fraternity atau kita kata ukhuwah dan juga pengorbanan, atau togetherness lah, cooperation, semua itu adalah konsep-konsep yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Dan juga konsep matlamat itu sendiri, goals dalam ekonomi Islam, goal dalam ekonomi Islam. So kita tengok satu-satu apakah yang disebut, apakah yang kita faham tentang konsep uluhiyah atau konsep rabbaniyah. Dalam setengah-setengah tu dia sebut konsep rabbaniyah sebenarnya. Atau karakteristik lah kita kata. Cuma dia bezakan di sini dalam nota ataupun modul tu dia cuba asingkan uluhiyah dengan rububiyah. Lebih kurang macam bab tauhid pula kan. Sebenarnya pada saya ni kita letak satu je, uluhiyah dan rububiyah ni kita sebut sebagai karakternya ataupun falsafah rabbaniyah. Maknanya dia nak menceritakan tentang the divine origin of Islamic economy. Dia punya asal usulnya ataupun asasnya itu adalah dibina di atas Islamic world view yang menyatakan bahawa Allah itu adalah sebenarnya pencipta, pemilik yang memberikan rezeki, sumber. Ia adalah merupakan kuasa yang utama, yang mutlak untuk memberi rezeki, memberi rahmat, memberi petunjuk. So itu sebenarnya yang karakter ataupun falsafah yang pertama. Tapi dalam konteks uluhiyah ni nak menunjukkan hubungan manusia dengan Allah, hanya bergantung dan takut kepada Allah, bukan kepada makhluk. So, apa yang kita buat, tindakan gelagak dalam unit ekonomi mesti berpandukan uluhiyah. Dan akhirnya tujuan ni adalah mencapai matlamat akhirat. Sama juga dengan konsep rububiyah. Sebab tu rabbaniyah tu lebih luas lah maksudnya. Allah sebagai is the true, the creator, the owner, provider, sustainer and what not. Allah sebagai penguasa segala-galanya. The absolute power
to sustain his creatures. Maknanya itulah Allah. Ekonomi Islam, peraturan Allah untuk menyusun kesejahteraan manusia dalam mencari dan menggunakan rezeki. Sebab tu bila kita dalam membuat keputusan, kita sebagai individu atau unit ekonomi berusaha dan kita ada doa, maka itulah yang dikatakan tawakal. Itulah yang dikatakan tawakal. So konsep rububiyah dan uluhiyah ini ialah di antara falsafah ekonomi Islam yang menunjukkan bahawa mempunyai sifat divine origin itulah. Sebagaimana kita faham dalam permulaan aktiviti ekonomi ini, biasanya yang dihujahkan oleh neoclassical economics ialah berasal daripada scarcity, saya sebut tadi. Scarcity, kekurangan tadi kan. Tetapi sebenarnya kekurangan semata-mata tidak boleh menjadi satu justifikasi tentang kelakuan ekonomi atau ekonomi aktiviti dalam Islamic ekonomi. Dalam Islam kita kena lihat dia punya metafizik, akar metafiziknya itu dalam metaphysical root dia tu dalam Quran, berasaskan kepada penciptaan Adam alaihissalam dan keturunannya yang ditipu daya oleh syaitan itu semualah. Bila Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi, maka manusia bermulalah mencari keperluan hidupnya untuk memenuhi kehendak dia, keperluan dia untuk meneruskan kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan mereka mula belajarlah bagaimana mereka nak menguruskan sumber-sumber itu dan memenuhi keperluan. So itu adalah prinsip yang asasnya lah tentang Rabbaniyah. Itu konsep ketuhanan itu sendiri. Konsep tazkiyah juga adalah merupakan falsafah dalam ekonomi Islam yang merujuk kepada merujuk kepada kita kata kesucian jiwa, harta dan ketinggian akhlak. Tazkiyah ni maksud suci, suci jiwa ialah iman dan takwa, suci harta kita ada zakat dan harta, ketinggian akhlaknya ialah adil dan juga ihsan dalam setiap tindakan ekonomi kita. Dan ia juga sebenarnya kalau dalam aspek yang lain, kalau kita baca beberapa buku yang lain, dia akan cerita tentang manusiawi dalam ekonomi Islam itu. Konsep insaniyah, humanness atau kita kata, sebab Islami ekonomi atau ekonomi Islam juga mengambil berat tentang soal peranan manusia, betul tak? The role of human being, yang mana manusia yang memiliki sifat-sifat fizikal dan sifat-sifat spiritual dalam menyelesaikan masalah-masalah peruntukan sumber-sumber, agihan dan juga perkembangan dia punya ekonomi aktiviti. Okay, itu maksud konsep insaniyah itu. So Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan fitrah yang mana fitrah manusia ini ada kalanya buat baik, ada kalanya dia datang buat jahat kan. Tetapi manusia perlu, sebab tu dia datang di sini konsep tazkiyah itu sendirilah. Konsep tazkiyah, maknanya penyucian, suci jiwa, suci harta, suci akhlak. Kalau kita tengok akhlak, ada juga yang dia bincang konsep akhlaqiyah tu khusus dalam konteks sebab ethically ataupun ethicality ataupun etik itu sangat penting. Code of ethic atau code of conduct dalam Islamic ekonomi sangat-sangat penting. Sebab bila kita bicara tadi tentang ekonomi positif dan juga ekonomi normatif itu adalah tentang etik sebenarnya. Kita bicarakan tentang peranan etik, peranan etika dalam ekonomi itu sendiri sangat penting kan. Sebab tu dalam perbincangan khusus kadang-kadang mereka bincang tentang
etik itu secara khusus. Walaupun secara umumnya etik ataupun perbincangan tentang etik ni kadang-kadang orang nampak dalam perbincangan usuluddin, belajar akhlak dan tasawuf. Tetapi etik juga berkait dengan ekonomi. Sebab tu dalam Islam tak boleh menipu dalam jual beli kan, dalam perniagaan tak boleh jual beli. Kalau orang yang menipu maka dia tidak ada etik lah. Tidak ada etik. Okey, jelas InsyaAllah Doktor jelas. Konsep khalifah. Ni tadi konsep insaniyah. Konsep khalifah, Allah Ta'ala ciptakan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi dengan ciptaan Adam dan kemudian kita anak cucunya. Allah Ta'ala memberikan manusia banyak sumber-sumbernya untuk mereka gunakan, untuk mereka improve dia punya kehidupan. Semuanya adalah merupakan sumber yang Allah Ta'ala berikan dan manusia sebagai pemegang amanah ataupun memberikan sumber itu sebagai amanah pada manusia untuk manusia memakmurkan bumi. Bila nak memakmurkan bumi sebagai amanah mesti ikutlah apa yang Allah Ta'ala buatkan. Konsep persaudaraan, konsep ini juga melibatkan kasih sayang, hormat menghormati satu sama lain, pengorbanan, rela berkorban harta dan seperti zakat, haram menindas, itu semua ada kaitan dengan apa yang kita sebut dah tadi sebelum ni kan. Yang last sekali ialah konsep matlamat. Apa yang dikatakan matlamat dalam konteks ni? Matlamat kegiatan ekonomi ialah untuk mencapai al-falah. Ekonomi Islam bukan menjadi bermatlamat kebendaan semata-mata. Benda adalah wasilah tapi bukan matlamat. So kita bacalah surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Macam mana dalam ulama tafsirkan al-falah tu tadi kan. Macam mana para ulama dia tafsirkan konsep matlamat dalam Islam. So dalam ekonomi Islam ni pentinglah tentang perbezaannya dengan matlamat tu tadi. Kalau boleh saya share, tengok ada tak dalam Akram Khan punya perbahasan tentang sekejap saya cuba share. Ya, ini luar daripada modul lah. Ini salah satu contoh buku. Dia datang Islamic World View dulu. Nampak? God, according to the Islamic view, has created the universe for the benefit of all human beings. God has made the resources of this earth available to man who has the responsibility to make use of them, to mold them, to transform them according to his needs. God has given man the necessary apparatus to cultivate his faculties, to understand himself and nature, and to develop the means to nourish himself and satisfy his needs. But man is supposed to observe certain limits in the exercise of his freedom. Within these bounds, all his acts are worships of Allah. Dia melihat kepada setiap itu adalah dianggap sebagai ibadah secara umum lah. Nothing remains profane or secular. Maksudnya tidak terlepas dari agama. This belief fills man with an enthusiasm to proceed continually in his pursuit to discover, understand, live and enjoy this world without having any feeling of guilt, provided he seeks to please God and live within the limits prescribed by him. That such acts constitute indulgence in profanity or sin.
Islam requires man to maintain a balance between his love for and abstinence from material things. This counsel of restraint in the acquisitions of material resources is true for the entire humanity. The requirement is that man should not cause the non-renewable resources of the earth to be recklessly depleted. Every generation should show consideration for the future generation in the use of resources. At the global level, all nations should exercise restraint in the use of the resources of the earth. Islam treats all human beings as children of Adam. Ini tadi fraternity, togetherness atau persaudaraan tu. As human beings, they are all equal. It visualizes equal opportunity for everyone. Maksudnya setiap orang ada hak lah. It opposes the creations of monopolies. It liberates men from the bonds of other human beings. It envisages a society where everyone is self-reliant at the global scale. It expects all nations of the world to live a respectable life. Thus, the presentation is in which the poor countries are heavily indebted to the rich country is not in conformity with the Islamic vision. Dia kata sepatutnya semua kena respect. Tapi dalam konteks hari ini dia kata negara miskin ni sangat-sangatlah berhutang dengan negara kaya. Tak betul dia kata. By the same token, according to the Islamic vision, justice should be provided to everyone and to all nations. It is opposed to all forms of exploitations. Islam encourages a free market economy. Memang Islam menggalakkan free trade tadi, free market economy. Tapi but with a degree of government intervention that would prevent the building up of concentration of economic power. Jadi tadi kita sebut dah tadi kan tentang perbezaan daripada kapitalisme yang sangat support kepada free trade atau free market. So di sini Islamic worldview yang dia sebut, kalau kita baca ni kita nampak bagaimana secara umumnya kehendak-kehendak dalam Islam. Bolehlah nak baca, buat bacaan. Okay. Seterusnya apa tak boleh share pula, present pula. Kenapa tak boleh? Sorry, sekejap not responding. Dengar tak saya? Dengar, Doktor. Dengar. Sekejap dia punya masalah not responding, dia punya apa nama? Masalah saya punya laptop. Tu saya kena keluar dulu ni. Dia hang macam ni. Saya cuba. Saya keluar dulu boleh? Tu saya masuk balik ya. Okey, Doktor. Okey, dengar tak? Dengar Doktor. Dengar, Doktor. Sorry. Tadi dia masalah. Inilah kelemahan teknologi. Okey.
Okey. Metodologi ekonomi Islam. Apa maksud metodologi? Metodologi ekonomi iaitu cara pekajian yang digunakan dalam bidang ekonomi Islam yang melibatkan sumber hukum dan metod pengkajian. Yang ini tentang bagaimana bezanya metodologi itulah dalam pengkajian ekonomi Islam. Mungkin dia agak berbezalah perbahasan dia daripada beberapa buku yang lain kalau kita baca. Sebab ialah untuk kita kata Islamic ekonomi atau ekonomi Islam menjadi realiti, metodologi yang melibatkan ataupun yang memasukkan value ataupun nilai-nilai Islam itu sangat penting lah. Sangat penting. Metodologi ini secara umumnya ialah satu sistem prinsipal yang umum ataupun satu peraturan yang mana daripada peraturan di situ prosedur ataupun metodologi ataupun metod-metod yang spesifik boleh kita ambil daripada peraturan tersebut untuk kita mentafsirkan ataupun menyelesaikan beberapa masalah tertentu dalam skop sesuatu disiplin lah. So bila sebut tentang metodologi ekonomi ini sebenarnya dia membicarakan tentang bagaimana ilmu ekonomi itu dicari. Isu-isu seperti kita nak mengasaskan peraturan ataupun prinsip-prinsip panduan bagi analisis ekonomi dan juga perbincangan yang seterusnya yang termasuk dalam metodologi ekonomi. So itu secara umumnya tentang metodologi. Tapi kalau kita lihat dari segi approach Islamic ekonomi ataupun ekonomi Islam ni, dia ada beberapa approach lah yang dibincangkan dalam beberapa buku yang lain lah. Dia panggil negation punya approach, ada yang disebut sebagai integration punya approach. Itu semua bentuk-bentuk yang kita kata bentuk-bentuk metodologi dalam konsep ekonomi, metodologi ekonomi Islam. Tapi kita tak sentuh sampai tahap tu. Kita ambil cara mudah saja tentang sumber pengkajian ekonomi Islam. Terdapat dua bentuk sumber. Yang pertama sumber wahyu, yang kedua sumber akal. Itu biasalah dalam mana-mana pun kan. Terdiri daripada Al-Quran, Al-Hadis, itu sumber wahyu lah. Okey. Dalam sumber-sumber wahyu pula, sebagaimana yang kita dah belajar dalam usul fiqh sebelum ni, ada dua bahagian. Bahagian qat'i, ada bahagian yang zanni kan. Bahagian qat'i dalam konteks ekonomi Islam kita kena tahulah yang tak berubah. Harta adalah tetap hak milik Allah SWT. Kebebasan yang terbatas, tak ada yang mutlak. Pengharaman riba dan lain-lain yang perlu dipatuhi sepanjang masa. Itu perkara-perkara yang kita kena faham dalam metodologi ekonomi Islam. So kita dalam sumber wahyu ni ada wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dalam hadis juga disebut tentang perkara tersebut yang merupakan perkara qat'i yang tidak akan berubah sampai bila-bila. Dalam sumber wahyu ada bahagian yang disebut sebagai zanni. Adalah perbezaan pandangan di antara mujtahid. Walaupun ia adalah daripada nas Al-Quran dan hadis, tapi tak semestinya semua itu adalah merupakan qat'i. Riba memang jelas qat'i diharamkan, tetapi dalam isu-isu tertentu akan menimbulkan perdebatan. Sebagai contoh, ada juga isu yang disebut sebagai faedah itu masih lagi dalam perdebatan.
Kalau dahulu lah, tapi sekarang saya rasa majoriti ataupun boleh dikatakan ijma' dah tak kata lah faedah tu. Mungkin kita perlu ambil contoh yang lain lah. Kita kata sebagai contoh, adakah transaksi tertentu itu boleh dianggap sebagai dibenarkan ataupun tidak? Transaksi tertentu yang dikatakan menyerupai matlamat yang sama seperti riba ataupun tidak, seperti bai' al-ainah kan. So itu yang dianggap sebagai masih lagi bahagian zanni. Sumber akal pula tidak bermaksud bebas daripada wahyu secara mutlak. Sebaliknya, wahyu menjadi landasan dan panduan lah. Yang inilah sumber-sumber qiyas, maslahat, istihsan, uruf. Saya rasa saya ada satu buku lah yang buku tu tentang sumber metodologi dalam ekonomi Islam. Saya ada buku tu buku bahasa Arab lah. Nanti saya cari balik lah, saya perlu. Ada dekat rak saya tu. So ekonomi Islam adalah sebahagian daripada syariat Islam yang lengkap. Setiap falsafah dan metodologi punya asas yang kuat. So ekonomi Islam bukanlah suatu bidang ilmu yang direka-reka. Okey, kita masuk kepada alat atau sumber dalam ekonomi Islam, iaitu harta lah. Okey, harta itu dianggap sebagai alat untuk mencapai sesuatu matlamat atau dianggap sebagai sumber. So harta dalam Islam ini saya rasa semua kita dah belajar dah ni kan. Sesuatu yang bernilai, yang berada di bawah kawalan dan pemilikan yang diakui oleh syarak. Itu kita dah jelas perkara tersebut lah. Ciri-ciri harta dalam fiqh muamalat pun kita dah belajar ni. Sesuatu harta ni bukan manusia. Dia mesti bernilai, dia mesti suci, dia mesti dimiliki. Sesuatu yang bukan manusia. Manusia tidak boleh dianggap sebagai harta lah. Secara maknanya kita tidak boleh menganggap dia sebagai harta dengan kata lain. Kita boleh jual beli harta manusia tu. Itu maksud tak boleh. Okey. Jenis-jenis harta. Ini saya rasa kita dah belajar dah ni. Saya boleh ringkaskan ni. Terdapat beberapa kategori pembagian harta dalam Islam dari segi keharusan dan ini dah belajar dalam ekonomi, dalam fiqh muamalat dulu kan. Terbahagi kepada harta yang ada nilai, mal mutaqawwim atau mutaqawwam, manusia maksud yang ada nilai, harta yang punya nilai. Kalau sebiji beras itu tidak ada nilai dari segi uruf, kan. Dari segi syarak, babi tidak ada nilai. Okey. Bila harta yang bernilai maka haruslah kita menggunakannya dan menguruskannya. Harta yang tidak bernilai maknanya tidak harus. Harta pula dari segi nilai harta tu ada yang qimi, yang bersifat misli. Ini semua kita dah bincang. Harta qimi itu harta apa kan? Harta yang misli ni harta yang ada di pasaran. Unit-unit yang serupa di pasaran. Harta qimi macam dia tak ada yang sama sepertinya di pasaran. Macam kita kata barang antik kan. So harta adalah merupakan alat dan wasilah, bukan matlamat lah. Kaedah yang dimaksud ialah kaedah syarak yang sama ada, yang bersifat umum dan khusus, bersifat tetap dan fleksibel. Ini kaedah, cerita tentang kaedah dalam ekonomi Islam. Ini semua saya rasa diambil daripada modul lah. Modul. Betul tak? You all semua ada modul tak di tangan? PKP ada berikan tak? Yang dah bayar je doktor, separuh dapat modul. Oh, okey. Kaedah bersifat umum seperti perintah menunjukkan kewajipan dan larangan menunjukkan pengharaman. Itu dua kaedah penting lah. Satu yang umum dan khusus, satu kaedah yang bersifat tetap dan berubah-ubah. So, kalau kaedah bersifat umum, perintah menunjukkan kewajipan dan larangan menunjukkan pengharaman. So, perintah zakat, membelanjakan harta ke jalan Allah, perintah jual beli, itu menunjukkan umum lah.
larangan-larangan riba, kupon dan sebagainya. Kalau bersifat khusus, dia berkait dengan satu-satu kontrak, satu-satu sifat. Okey. Iaitu dalam ekonomi Islam semua itu sangat penting. Yang ini yang kita belajar dalam fiqh muamalat. Kaedah bersifat tetap, hukum qat'i yang saya sebut tadi kan, yang bersifat anjal atau fleksibel, al-mutaghayyirat, seperti pelaksanaan zakat. Dalam konteks hari ini kita tengoklah sebagai contoh, zakat adalah merupakan perkara yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala. Dari segi agihannya sebagai contoh, dia telah spesifik kepada 8 asnafnya kan. So dalam konteks hari ini kita tengok, adakah boleh kita mengagihkan zakat itu dalam bentuk tidak seperti dahulu. Itu kita agihkan dalam bentuk fardul hasan. Khususnya dalam konteks selepas pada COVID ataupun dalam musim COVID ini, ramai yang sangat memerlukan kepada bantuan. Dana makin sikit. Mungkin dana itu tak seperti dulu sebab kurangnya sumber orang yang bayar zakat, company yang bayar zakat makin kurang. Tapi keperluan itu makin banyak. So dalam mengimbangi perkara tersebut, adakah itu dianggap sebagai hukum yang katanya ataupun zanni? Dari aspek agihan, zakat sepatutnya asalnya kita kena beri, tapi kita bagi pinjam dengan duit zakat kepada orang miskin. Khususnya mereka yang ingin memulakan perniagaan lah. So itu di antara perkara yang boleh kita katakan sebagai perkara zanni yang bersifat fleksibel, yang mungkin boleh dilakukan dalam masa tertentu ataupun dengan beberapa garis panduan tertentu. Matlamat dalam ekonomi Islam boleh dibagi kepada matlamat perantaraan dunia dan matlamat akhirat. Okey, matlamat perantaraan adalah matlamat yang berkait kehidupan dunia seperti perlukan kepada kebaikan, keadilan, puasan dan sebagainya. Jika tidak diniatkan, ia hanya menjadi matlamat dunia, adat semata-mata. Dan matlamat akhir ialah sudah tentu dikenali sebagai matlamat ukhrawi yang menekankan proses untuk mendapatkan keredaan Allah dan al-falah di dunia dan akhirat. Seperti mana yang disebut oleh Akram Khan tadilah. Kan? Seperti mana yang disebut oleh Akram Khan tadi. Tentang matlamat al-falah tadilah. Matlamat al-falah. Okey. Ada sedikit daripada buku apalah, banyak sebenarnya tulisan-tulisan yang menceritakan tentang ekonomi ini. Okey. Okay, ada soalan tak? Kita nak berhenti kat sini sekejap, rehat dalam 10 hingga 15 minit. 10 minit lah saya rehat. Boleh tak? Penat cakap ni. Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, saya rehat dalam, kita masuk, kita tak payah keluar 10.20. Maknanya 10.23, 10.35 kita masuk. Kita start balik boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey doktor.